Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi dalam perkongsian ilmu, terutamanya tentang ilmu seni dalam hubungan dengan penciptaan, khususnya untuk kuliah yang saya jalankan terhadap pelajar-pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Walau bagaimanapun, konten ini boleh juga direspon oleh umum sebagai salah satu wacana. Baiklah, dalam topik kali ini adalah tentang intrinsik dan ekstrinsik dalam idea penciptaan seni. Memang dua perkataan ni sebenarnya kalau nak menyebutnya saja pun susah dah. Okey, intrinsik dan ekstrinsik, dia diambil daripada bahasa Inggeris kan. Ekstrinsik dan intrinsik, dia bermaksud intrinsik tu adalah benda-benda yang sifatnya dalaman atau internal. Dan ekstrinsik ni adalah benda-benda yang sifatnya luaran, tapi tak dipanggil internal dan eksternal sebab lebih merujuk kepada bidang-bidang yang lain. Tapi di dalam bidang seni kita biasa meminjam perkataan ini yang dihubung kaitkan dengan sama ada unsur-unsur seni ataupun unsur-unsur non seni. Jadi penting untuk saya bagi tahu bahawa memang di dalam ranah akademik, memang kita perlu mempertanggungjawabkan sedetail mungkin, seterinci mungkin berkenaan idea-idea penciptaan. Berbeza kalau kita berkarya di luar daripada lingkup akademik. Tuntutan untuk memperjelaskan itu boleh ada, boleh tak ada, dan itu relatif. Tapi di dalam penciptaan seni, di dalam akademik, kita perlu menyampaikan secara detail, dan oleh itu kita perlu pemahaman juga yang secara detail. Tapi bukan detail itu bermaksud berstruktur dan terstruktur lain. Detail ini terperinci, maksudnya kita alert dengan setiap bahagian-bahagian ataupun pilihan-pilihan kata yang kita sebutkan, pilihan-pilihan konsep yang kita nyatakan, pilihan-pilihan idea kita alert dari mana sumbernya dan bagaimana kita memakainya. Okey, balik semula kepada intrinsik dan ekstrinsik. Mungkin saya akan jelaskan secara gambaran visual, itu lebih mudah. Baiklah. Okey. Kita ada satu blank PowerPoint di sini. Sebetulnya bila kita membahas masalah intrinsik dan ekstrinsik ataupun dalaman ataupun luaran seni, dengan gambaran ini mungkin akan lebih mudah. Iaitu first kali kita kena dudukkan bahawa ekstrinsik, okay, kita namakan dulu, intrinsik dan juga ekstrinsiknya, atas dan bawah senang. Saya dudukkan seperti ini dulu sebabnya nanti akan kita relatekan dengan hal-hal yang lain. Kemudian kita buat juga satu peta khas yang di sebelah kanannya sebagai relasi ataupun hubungan dia adalah intrinsiknya adalah berkenaan tentang elemen-elemen seni. Elemen-elemen seni. Misalnya elemen seni yang berkaitan dengan muzik adalah melodi, pitch, dynamic, texture. Kalau apa tu nama dia, gerak, tari, gerak, sharpness, energy, tubuh badan itu sendiri, itu termasuk elemen-elemen seni daripada tari dan seterusnya. Okey, saya letakkan dulu. Ini jadi ekstrinsik seni itu adalah berkenaan elemen-elemen yang non seni. Okey, kenapa saya katakan non seni? Sebabnya saya tak nak terikat kepada benda-benda yang lain. Orang boleh berkata bahawa kalau bukan perkara seni yang kita bahas, mungkin perkara-perkara yang bidang-bidang lain selain daripada seni. Misalnya bidang bahasa, bidang falsafah, bidang matematik, bidang apa nama dia, sastra, geografi dan so on. Tapi tak boleh juga sebabnya bidang-bidang tu juga
ada berkaitan dengan seni. Misalnya falsafah seni. Misalnya matematik, ada juga elemen-elemen matematik yang digunakan dalam mencipta seni. Jadi saya tuliskan di sini sebagai ekstrinsik adalah semua perkara yang berkaitan atau semua idea yang berkaitan dengan elemen-elemen yang tak melibatkan seni. Dia fokus kepada hal-hal yang bukan terkait dengan keindahan daripada suatu karya cipta. Okey. Kemudian pengkarya itu mempunyai idea. So ideanya mungkin kita boleh buat di sini paling atas lah. Okey. Atas sini kita namakan dia idea. Tapi tak cukup kalau kita namakan dia idea sebab kita nak buat alur dia daripada atas ke bawah. Jadi mungkin dia perlukan pecahan daripada idea, iaitu idea yang bersumberkan daripada idea orang lain atau kita panggil umum lah. Okay, idea yang umum orang dah tahu. Okay. Kemudian idea yang autentik daripada dia sendiri. Jadi daripada seniman tu sendiri, dia ada idea tersendiri yang memang belum pernah diklaim, digazek, di quote oleh mana-mana pakar ataupun dibahas di mana-mana seminar ataupun mana-mana platform wacana tentang perkara tersebut, maka dia layak boleh mengatakan itu adalah idea sendiri. Jadi ini adalah pecahan dia. Jadi kita draw sikit lah supaya kita faham ni adalah pecahan dia. Ini pecahan daripada idea tu. Dalam kita menjana idea, boleh jadi yang kita jana itu adalah idea orang. Tapi tak semestinya idea orang tersebut tak boleh kita jadikan sebagai sumber daripada kita punya pengetahuan. Banyak aja idea-idea orang yang kita ambil sehingga kita menjadikan sumber pengetahuan kita sendiri. Cuma perlu ada jalan di mana sumber idea-idea orang ini akan menjadi pada akhirnya adalah rangkuman daripada idea-idea sendiri. Jadi saya teruskan dulu. Kemudian sebagai contoh kita buat satu mungkin di sini text box lah. Okey. Sebagai contoh di dalam idea orang lain, iaitu idea intrinsik daripada orang lain, mungkin yang umum yang kita tahu tentang elemen-elemen seni. Contoh kalau saya ambil dalam bidang saya muzik misalnya. So muzik umum dan banyak filosofer dan juga musikologis menyatakan bahawa sumber dari muzik adalah bunyi. Sebagai contoh, ini adalah idea daripada idea umum yang diketahui oleh orang dan kita terinspirasi dengannya dan kita menggunakan dalam kita punya pembahasan akademik kita. Jadi daripada idea ini muncullah mungkin idea sendiri. Okey, di sebelah elemen seni. Jadi idea sendirinya mungkin apabila semua bunyi merupakan sumber daripada muzik, boleh saja kita katakan misalnya suara hati manusia juga merupakan sumber dari muzik. Kecilkan sikit supaya boleh kita tengok. Alright. Mungkin boleh letak di ke bawah. Okey. So, di dalam pembahasan ekstrinsik dan juga idea-idea, mestilah berunsurkan semua pembahasan tersebut mestilah berunsurkan elemen seni. Jadi tak ada satu pun di sini yang bukan elemen seni. Bunyi, muzik, okay, yang di sini suara hati. Even suara hati itu adalah ambil daripada manusia, daripada kemanusiaan,
tapi suara hati tersebut juga merupakan elemen daripada seni tersebut, iaitu tadi yang dah dibahas di sini. Jadi apabila kita nak membahas di sini, baik itu adalah idea umum ataupun idea sendiri, dia mestilah bersifat elemen seni. Okey. Kemudian kita turun ke bawah. Saya copy dulu dan saya edit. Okey. Saya edit kat sini ekstrinsiknya. Mungkin ekstrinsiknya adalah ekstrinsik. Okey, sebelum kita nak brainstorm ekstrinsik, kita tengok dulu dia punya relasi dia. Ekstrinsik mestilah benda-benda yang berhubungan dengan non seni. Perkara-perkara yang bukan ada hubungan dengan seni. Tapi itu merupakan idea. Cuma idea itu datang daripada idea orang lain ataupun umum. Umum mengetahui tentang itu. Okey, ideanya adalah mungkin politik itu kotor. Misal. Jadi akan muncullah idea sendiri, mungkin ya, sebagai salah satu cara berfikir yang non-linear, kita mungkin akan berfikir politik itu tanpa politik tiadalah ketamadunan. Mungkin kita membahas tentang ketamadunan. Maksudnya politik dari satu sisi kotor. Memang, tapi tanpa politik tak adalah peradaban ataupun ketamadunan daripada manusia itu sendiri. Jadi ini adalah idea sendiri ataupun perspektif sendiri. Tapi yang politik ini kotor adalah idea orang lain. Tapi di dalam ruang lingkup ekstrinsik. Apa tu ekstrinsik? Ekstrinsik adalah elemen-elemen yang berkaitan dengan non-seni. Tapi nampak tak kejanggalan di sini? Okey, kejanggalan di sini adalah dia hanya berrelasi dengan yang belah kiri dia saja. Okey, dia tidak berrelasi dengan yang atas. Okey, kita try main part segi ni seperti main sebuah puzzle. Okey, misalnya, so mungkin yang saya highlightkan di sini perlu dirubah supaya dari atas, kiri, ke kanan, ke bawah, ke kiri, dia akan jadi empat segi yang semua idea-ideanya saling berkaitan. Okay. So, mungkin idea sendiri saya tentang ekstrinsik tanpa politik dia adalah ketamadunan, mungkin saya akan nyatakan dia sebagai mendengar suara hati atau suara masyarakat kecil adalah sebuah penyucian daripada politik. Oh, dah sampai ke sana sangat dah pula. Alright. Kita hilangkan dulu dia punya ni. Okay. Kita hilangkan dulu and then kita kecilkan sikit. Okay, alright. Tapi as long as dia boleh nampak, alright. Okay. Kenapa saya buat begini? Mendengar suara masyarakat kecil adalah sebuah penyucian daripada politik. Dah tentu di sini adalah elemen-elemen non-seni. Jadi suara masyarakat kecil ini adalah saya analogikannya dengan suara hati manusia. Suara masyarakat kecil ini saya analogikannya dengan suara hati manusia. Suara hati manusia ini kadang-kadang didengar, kadang-kadang tak didengar. Sama je lah suara-suara di dalam sebuah negara, suara-suara yang tak didengar di kalangan orang-orang yang kecil, orang miskin, orang yang tidak mempunyai jawatan, orang-orang yang berpangkat rendah. Kebanyakan di dalam negara-negara maju, mereka seperti bercakap
dengan diri mereka sendiri, suara hati mereka sendiri. Ini sebuah perspektif dan dia layak duduk di sebelah sendiri ini. Okey. Okey. Alright. Ni kita perlu undokan dia. Yap. Okey. Jadi maksudnya di sini perlu ada relasi pada setiap daripada apa yang kita bahas tadi secara puzzle. Maksudnya dari extrinsic dan mungkin bukan ni, kita ambil yang lain. Yang ada dua hala alright, yang ni. Kita bagi dia warna yang berbeza sikit. Okay, alright. Intrinsic dan extrinsic perlu mungkin ada hubung kaitnya. Kemudian di sini relasi daripada extrinsic dan intrinsic itu pun ada hubung kaitnya. Kemudian di sini pun terdapat hubung kaitnya. Dan terakhir di sini juga terdapat hubung kaitnya. Jadi secara keseluruhan gambar jelajah ini menunjukkan bahawa memang di dalam kita menuangkan idea tersebut sebetulnya mempunyai portion ataupun posisi-posisi yang secara ilmiah dia boleh dijelaskan dengan baik. Jadi taklah menjadikan bahawa seniman tu hanya pandai berkarya saja tapi tak pandai untuk secara akademik atau secara filosofi memperjelaskan terperinci daripada idea-ideanya dan boleh dijadikan sebagai salah satu daripada sumber ilmu pengetahuan yang boleh dikembangkan. Jadi intrinsik dan ekstrinsik ni adalah modalnya. Setiap seniman akademik perlu menguasai hal ini terlebih dahulu dan faham betul-betul tentang perkara ini, kemudian barulah direlatekan dengan idea yang ada. Kemudian di situ menjadi satu graf ataupun satu puzzle yang sebetulnya kitalah yang menggambarkannya sendiri, sebab berbeza dengan main puzzle, gambar dah ada. Okey, gambar dah ada, ilustrasi dah ada. Tinggal kita letak sikit-sikit, betul ke tak? Betul ke tak? Betul. Tapi di dalam pengkaryaan seni, sebetulnya gambar tu kitalah yang menggambarkan. Dan kitalah sendiri yang faham bagaimanakah bentuk gambar itu, puzzle yang macam manalah kita nak hubung kaitkannya, dan kitalah membentuknya sendiri. Ini yang dipanggil sebagai non-linear paradigm ataupun salah satu cara berfikir yang tidak teratur. Di dalam penciptaan seni, paradigma ini sangat-sangat dituntut. Jadi perlunya pemahaman tentang paradigm tersebut dan juga tentang intrinsik dan ekstrinsik itu menjadikan kita punya penciptaan seni dan juga idea-idea berikutnya di dalam ruang akademik lebih dapat difahami secara ilmiah dan juga secara filosofi untuk dipertanggungjawabkan sebagai karya dalam peringkat pasca sarjana, baik itu master ataupun PhD. Itu saja buat kali ini. Kita akan sambung pada sesi ataupun topik yang berbeza. Terima kasih. Assalamualaikum.